Bab bagaimana menyapu khuf. Bagaimana menyapu, yakni menyapu khuf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu dua khufnya. Selain Muhammad berkata menyapu di bahagian atas khufnya. Nabi SAW menyapu belakang khuf, yakni bahagian atas khufnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali, katanya, kalaulah agama itu ditentukan dengan akal, yakni kalaulah agama itu dapat ditentukan dengan akal, nescaya bahagian bawah khuf lebih patut disapu dari bahagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas dua khufnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amash dengan isnadnya berhubung dengan hadis ini. Dengan isnadnya meriwayatkan daripada Amash hadis ini dengan isnadnya bihadzal hadis. Hadis ini dengan isnadnya. Qala ma kuntu ura, katanya, ini kata perawi, sama ada Sayyidina Ali ataupun Yazid bin Abdul Aziz, ma kuntu ura batin al-qadamain, dulu aku menganggap bahagian bawah dua tapak kaki itu, yakni bahagian bawah khuf itu, itulah dulu aku menganggap bahagian bawah dua khuf itulah yang lebih patut dibasuh, atau basuh di sini dengan arti sapu. Sehinggalah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas dua khufnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini daripada A'mash, yakni dengan sanad yang lain. Qala, katanya, yakni kata Ali, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama itu dapat ditentukan dengan akal, dengan fikiran, nescaya bahagian bawah, maksud batin itu bahagian bawah dua khuf, qadamain itu bukan dua tapak kaki, maksudnya dua khuf itu lebih berhak disapu dari bahagian atasnya. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyapu bahagian atas dua khufnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Waqi' daripada A'mash dengan isnadnya. Qala, dalam riwayat ini perawi di atas berkata, yakni Ali berkata, dulu aku berpendapat, dulu aku fikir bahagian bawah dua khuf itu lebih patut disapu dari bahagian atasnya, yakni berbanding bahagian atasnya. Sehinggalah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas dua khufnya, menyapu bahagian atas keduanya. Qala Waqi' berkata, maksud huma itu dhamir tathniyah itu, yaitu dua khuf, yakni menyapu bahagian atas dua khufnya. Isa bin Yunus meriwayatkan hadis ini daripada A'mash seperti mana yang diriwayatkan oleh Waqi'. Abu Sauda meriwayatkan hadis ini daripada Ibni Abdi Khair daripada ayahnya, katanya, saya telah melihat Ali berwudu, dia membasuh bahagian atas dua kakinya, yakni dua khufnya. Wa qala, dan dia berkata, kalaulah tidak kerana aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan seterusnya perawi mengemukakan hadis seterusnya. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya yang serupa dengan tadi juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya, aku telah menuangkan air wudu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ataupun ketika peristiwa peperangan Tabuk berlaku.
Famasaha 'ala al-khuffain wa asfalihima. Maka Nabi SAW menyapu dua khufnya dan bahagian bawah keduanya. Abu Daud berkata, saya mendapat tahu bahawa Thawr ini tidak mendengar hadis ini daripada Raja. Bab fil intidah. Ini bab tentang intidah, yang beristinja menggunakan air, atau ada lagi beberapa maknanya seperti akan disebutkan nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sufyan bin Hakam Al-Thaqafi ataupun Hakam bin Sufyan Al-Thaqafi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia buang air kecil, baginda akan berwudu wa yantadhihu, dan menggunakan air, mana ketika beristinja itu, ataupun dengan arti merenjiskan, kain dia, mana di bahagian kemaluan dia tu, itu maknanya yang tadhihu. Abu Daud berkata, segolongan perawi bersetuju dengan Sufyan, bersetuju dengan Sufyan berhubung dengan isnad ini. Sebahagian mereka mengatakan Hakam ataupun Ibnul Hakam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mujahid, daripada seorang Bani Thaqif, dari Bani Thaqif, dari ayahnya, katanya, saya telah melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian baginda merenjiskan farajnya, yakni kawasan kemaluannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hakam, daripada Mujahid tadi juga, daripada Hakam ataupun Ibnul Hakam, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW buang air kecil, kemudian baginda berwudu, wa nadhaha farjahu, dan membasuh farajnya ataupun merenjiskan farajnya. Bahawa ma yaqul rajul idza tawadda'a. Sekali. Bab bagaimana menyapu khuf. Sebelum ni cerita tentang sapu khuf dah secara umum. Ni cara dia, bagaimana cara menyapu khuf itu. Kemudian Imam Abu Daud mari beberapa hadis ini, beberapa hadis. Itu hadis Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah SAW sapu khuf. Dia sebut dalam hadis mula-mula ni sapu khuf, yamsahu 'alal khuffain, sapu khuf. Di mana sapu tu? Tak ada sebut. Di bahagian bawah kah? Di bahagian tepi kah? Di bahagian atas kah? Tak ada sebut. Imam Abu Daud komen di sini. Dia kata selain Muhammad, maknanya tok guru dia ramai dalam meriwayatkan hadis ini. Yang pertamanya hak dia kemukakan di sini, iaitu Muhammad bin As-Sabbah Al-Bazzaz. Hak tu. Hak ni dia sebut dalam riwayat dia ni seperti inilah. Kana yamsahu 'alal khuffain. Nabi SAW menyapu khufnya. Sapu di mana? Tak ada sebut. Tak jelas. Imam Abu Daud komen. Dia kata selain Muhammad, mana tu guru dia ramai lagi. Selain daripada Muhammad bin As-Sabbah ni, orang lain semuanya kata Nabi SAW menyapu khuf ala zahril khuffain, menyapu bahagian belakang, bahagian atas khufnya, sapu bahagian atas khufnya, jelas. Lepas tu berapa dia nak sikit ni? Muhammad seorang nak cerita ni beza. Orang lain tu, orang lain semua sapu
bahagian atas khufnya. Di sini daripada hadis ni kita nampak sapu di bahagian atas saja, bukan bahagian bawah, bukan tepi, tapi bahagian atas, bukan belakang kau. Tidak. Seterusnya riwayat daripada Ali, yang di Sayyidina Ali, dia kata kalaulah agama itu dapat ditentukan dengan akal, mana kita apa-apa perkara agama ni nak tentukan dengan akal, tentu bahagian bawah tu lebih patut disapu daripada bahagian atasnya, sebab bahagian bawah kotor. Kalau nak kiranya berbanding dengan bahagian atas itu, bahagian atas tak nak kotor apa. Tetapi Nabi SAW sapu balik atas. Bila dia sapu balik atas, kita pun sapu balik atas, walaupun tidak kotor, walaupun bahagian bawah berbanding dengan bahagian atas tu lebih terdedah kepada kekotoran. Maknanya kita tak boleh guna akal, kita kena guna nakal, yakni apa yang dinukilkan daripada Nabi SAW. Dia sapu balik atas. Yang kedua ni pun hadis yang kedua ni pun menunjukkan sapu bahagian atas khuf juga. Hadis yang pertama seorang aja hak sebut secara umum sapu khuf, hak lain semuanya sebut bahagian atas juga. Maksud sapu khuf tu bahagian atas khuf juga, selain daripada Muhammad bin As-Sabbah tadi. Hadis yang kedua jelas sapu bahagian atas. Walaupun ini dia riwayat daripada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali kata dia melihat Rasulullah SAW sapu khuf bahagian atasnya. Mana hadis ini hadis marfu' juga, bukan berhenti setakat Sayyidina Ali saja, bukan ini ijtihad dia apa tidak. Ni hak dia tengok Rasulullah SAW buat. Kita tengok hadis yang ketiga. Beza sikit daripada yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi Imam Abu Daud ambil hak yang kedua saat inilah yang kita baca saat ini, iaitu Muhammad bin Al-Ala, dia ambil daripada Hafs bin Ghiyath, dia ambil daripada A'mash. Situ bertemunya. Hadis seterusnya Muhammad bin Rafi' ni qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Yazid bin Abdul Aziz daripada A'mash. Situ juga pergi sampai situ. Bi isnadihi, selepas pada A'mash tu sanadnya serupa tadi dengan sanadnya, itu maksudnya dengan sanad tadilah, yakni A'mash daripada Abi Ishaq, daripada Abdi Khair, daripada Ali, itu maksudnya. Qala, mana hadis atas tu qala tu maksudnya Sayyidina Ali lah kata. Sayyidina Ali kata, iaitu dulu aku fikir, aku anggap bahagian bawah tapak kaki, yang ni khuf lah, maksud bukan tapak kaki saja ni, kosong ni tidak, ia dalam bab pakai khuf ni. Dulu aku fikir, yang ni aku anggap bahagian bawah khuf itu, hak tu lah hak lebih berhak, lebih patut dibasuh. Dibasuh. Maksud basuh di sini ialah sapu. Sehinggalah aku melihat Rasulullah SAW menyapu bahagian atas khufnya. Sebab tu kita kata mana basuh tadi tu, ghusl itu kadang-kadang dengan makna sapu. Di sini sebab dia kata Rasulullah SAW sapu bahagian atas khufnya. Mana hak tadi bahagian bawah tu sapu lah juga. Ini sanad hak satu lagi sampai kepada A'mash juga. Sini pun jelas menunjukkan bahawa sapu khuf itu bahagian atasnya, bukan bahagian bawah. Seterusnya riwayat daripada A'mash lagi juga, tapi hak bawah jelas lain. Muhammad bin Ala qala hadatsana Hafs bin Ghiyath, serupa dengan hadis yang kedua tadi daripada A'mash bihadzal hadis, cumanya lafaz dia tu beza sikit. Lafaz kata-kata Sayyidina Ali tu beza. Dia kata mana? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Tadi ma kuntu ara batin al-qadamain. Itu lagu tu. Tadi lau kana ad-din bir-ra'yi. Lebih kurang. Cuma tadi hadis yang kedua tadi lakana asfalul khuf. Ini lakana batinul qadamain. Maksudnya sama tapi lafaz berbeza. Kalau agama itu ditentukan dengan akal, dengan fikiran,
tentulah bahagian bawah dua tapak kaki itu lebih patut disapu daripada bahagian atasnya. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyapu bahagian atas dua khufnya. Lepas tu Imam Abu Daud nak mari lagi. Dia nak ceritanya ramah ni ambil daripada A'mash ini. Bukan Hafs bin Ghiyath saja, bukan apa nama ni Yazid bin Abdul Aziz saja, ramah lagi orang lain. Selain daripada itu iaitu Waqi' juga ambil daripada A'mash bi isnadihi, dengan sanadnya, dengan isnadnya tu semua tak adil lah, semua dalam riwayat yang kedua tu, iaitu dia ambil daripada Abi Ishaq, dia ambil daripada Abdi Khair, daripada Ali. Itulah makna bi isnadihi itu. Cuma dalam riwayat Waqi' ni dia kata kuntu ara anna batin al-qadamain ahaqqu bil mashi min zahirihima hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihima. Qala Waqi' zahirihima tu apa maksudnya? Waqi' ada mentafsirkan makna zahirihima tu, dhamir tu balik ke mana dhamir tasniyah tu. Kata Waqi' al-khuffain, maksud zahirihima tu zahiril khuffain, yani bahagian atas dua khufnya. Kalau kita kata zahirihima tu, hima tu boleh jadi balik pada qadamain. Kalau qadamain boleh jadi tanpa khuf, pada sapu kaki ketika kaki kosong, boleh jadi dipaham gitu. Dalam riwayat Waqi' ni dia ada menghuraikan makna apa ni dhamir tasniyah tu. Apakah yang dimaksudkan dengan dhamir tasniyah tu? Iaitu zahirihima. Dia kata al-khuffain. Lepas tu Imam Abu Daud mari lagi. Bukan waktu saja, bukan Waqi' saja. Isa bin Yunus pula. Ni anak murid A'mash juga. Meriwayatkan hadis ini daripada A'mash serupa dengan yang diriwayatkan oleh Waqi' tu. Serupa dengan yang diriwayatkan oleh Waqi'. Abu Sauda meriwayatkan daripada Ibni Abdi Khair, daripada ayahnya. Ini tarik yang lain pula. Tarik yang lain pula. Bukan melalui A'mash, bukan melalui A'mash. Dia ambil daripada anak Abdi Khair. Anak Abdi Khair tu ambil daripada ayah dia, Abdi Khair. Ayah dia kata seperti tadilah, ra'aitu aliyan tawadda'a, dia pun basuh ghasala zahira qadamaihi. Ghasala di sini dengan makna seperti tadi juga, yakni sapu. Sebab apa ni, ini dalam masalah sapu khuf ni. Wa qala, dan dia berkata, kalau tidak kerana aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu, dan seterusnya. Dia kemukakan hadis seperti tadi lah, seterusnya. Hal ini semuanya menunjukkan bahawa sapu khuf itu ialah di bahagian atas khuf, bahagian atas khuf. Cumanya hak selepas ni Abu Daud mari hak terakhir dalam bab ni, hak terakhir, iaitu riwayat Musa bin Marwan dan Mahmud bin Khalid. Dua orang ni, Musa bin Marwan dan Mahmud bin Khalid ad-Dimashqi. Al-ma'na, yani al-ma'na wahidun, yani makna riwayatihima wahidun. Makna riwayat mereka berdua sama, makna dia, bukan lafaz dia tu sama, hanya makna dia saja. Itu makna al-ma'na. Musa bin Marwan dan Mahmud bin Khalid, kedua-dua orang ni adalah dua orang tok guru Imam Abu Daud. Kedua-duanya meriwayatkan hadis yang akan datang ni. Makna dia, bukan lafaz dia, lafaz tak sama, makna dia sama. Kedua-dua mereka mengatakan haddatsana al-Walid. Walid telah meriwayatkan hadis ini kepada kami, iaitu Walid bin Muslim. Bila situ, selepas tu beza pula. Qala Mahmud berkata, tadi kan dua orang anak murid Imam Abu Daud tadi, dua orang tok guru dia, Musa bin Marwan dan Mahmud bin Khalid. Sekarang ni dia jelaskan. Mahmud berkata begini. Mahmud kata akhbarana Thawr bin Yazid. Jadi atas pada Walid itu siapa dia? Iaitu Thawr bin Yazid. Mengikut riwayat Mahmudnya, dia riwayat itu riwayat dengan ikhbar. Jadi dia kata akhbarana Thawr bin Yazid, gitu. Maknanya riwayat Musa bin Marwan bukan akhbarana, tetapi dengan an. Walid dia cerita kepada Musa bin Marwan dengan lafaz an. Musa bin Marwan sebutkan an Thawr bin Yazid.
bukan akhbarana Thawr bin Yazid, bukan akhbarana, tapi an. Beza tu, beza. Imam Abu Daud tujuan dia sebut ni, dia nak ceritanya dua orang tok guru dia ni dalam meriwayatkan hadis ini berbeza dalam mengemukakan lafaz riwayat dia tu. Lafaz tahammul dia tu, tahammul, cara dia terima hadis tu tak serupa. Mahmud kata akhbarana. Akhbarana makna tinggi tu, tinggi. Akhbarana seperti mana yang kita sudah maklum, anak murid baca di hadapan tok guru dengar hadis tu. Anak murid sebut hadis tu, tok guru dengar, dia akui. Yakni Walid itu baca depan Thawr bin Yazid. Kalau tidak dia baca pun saya dia lain lah dalam majlis masa mengaji tu. Gitu. Adapun Musa bin Marwan ni dia tidak riwayat dengan akhbarana begitu. Dia kata an Thawr bin Yazid. Maknanya riwayat dengan an-anah ataupun secara an-anah. Riwayat secara an-anah ni tidak kuat. Sebab ada kemungkinan sanad itu muttasil, dan ada kemungkinan juga sanad itu munqati', putus. Dan tidak salah. Kalau katakan Musa bin Marwan ni dia tidak dengar secara langsung daripada Thawr bin Yazid, dia dengar melalui orang lain, ada lagi orang tengah, orang lain yang tidak disebutkan, tiba-tiba dia kata an Thawr bin Yazid, tidak salah. Orang yang mengaji hadis dia faham selalu. Ada kemungkinan di sini ada orang lain, dia tidak dengar secara langsung daripada Thawr bin Yazid, dia faham selalu. Dia tidak kata dia susuk puja, tak. Boleh kalau gunakan secara an-anah tu dengan kita buat orang ada tengah, boleh. Tetapi kalau perawi itu perawi mudallis, boleh jadi dia buat tu dia sengaja buat. Orang yang dia buat tu orang tidak kuat, dia nak susuk puja lah tu, nak susuk puja, boleh jadi, maknanya tidak kuat. Dengan sebab itulah Imam Abu Daud mari dua orang tok guru dia tu. Tu riwayat secara an-anah, kira-kiranya ada kemungkinan dia putus sanad itu. Bila putus dhaif lah, tak kuat. Hak lagi tu tak ada kemungkinan putus. Memang dia terima betul daripada tok guru. Memang dia terima betul. Seterusnya daripada Raja bin Haywah. Yang ni Thawr bin Yazid tu ambil daripada Raja bin Haywah. Dia tu pula ambil daripada Katib Al-Mughirah, yang juru tulis Mughirah bin Syu'bah. Daripada Mughirah bin Syu'bah katanya, yang kata Mughirah, aku telah menuangkan air sembahyang kepada Nabi SAW. Begitulah seterusnya. Di sini dalam riwayat ni saja, akhir ni saja, dalam bab ni dia ada sebut sapu khuf ni, sapu khuf. Dia sebut sapu khuf dan bahagian bawahnya. Artinya sapu khuf tu bahagian atas lah, barulah ada makna dan bahagian bawahnya. Dia kata sapu khuf, sapu Nabi SAW menyapu dua khufnya dan bahagian bawahnya. Maknanya dia kata menyapu dua khufnya, bahagian atas lah, barulah ada makna dan bahagian bawahnya itu. Dalam hadis ni saja ada sebut sapu bahagian atas dan bahagian bawah. Kalau kita tidak kata dia sapu khuf saja, dia sapu khuf, boleh jadi tepi khuf dia dan asal lagi tu bahagian bawah dia, boleh jadi juga. Tapi kira-kiranya lawan kepada bawah ni atas lah. Jadi sapu bahagian atas dan bahagian bawah dua khufnya. Ni hadis ni, hak ni saja yang menyebutkan sapu kedua-dua. Lepas tu Abu Daud komen, qala Abu Daud berkata, wa balagani, sampai berita kepada saya mendapat tahu bahawa Thawr tidak mendengar hadis ini daripada Raja pula. Thawr tidak mendengar hadis ini daripada Raja. Rekasnya dia komen lagu tu je. Bermakna kalau dia tidak mendengar, saat ni kan kita tengok Thawr bin Yazid meriwayatkan daripada Raja bin Haywah hadis ini secara an-anah. Itu kan an. Bila dia meriwayatkan secara an-anah, tadi ada sudah sebut dah, ada kemungkinan dia tidak dengar secara langsung daripada hak perawi data dia. Macam di sini Raja. Memang betul lah, Abu Daud kata dia dapat tahu Thawr ini tidak ada dengar hadis ini daripada Raja. Lepas tu tadi an tadi memang tak apa an itu.
An tidak bermakna dia mendengar secara langsung daripada orang di atas dia. Boleh jadi dia ada dengar daripada orang lain. Apa siapa dia orang lain? Siapa dia orang lain? Hak kena tentu. Kalau selagi tak tentu, kita tak boleh nak kata hadis ni setara mana. Jadi ada banyak masalah. Hadis ni banyak masalah. Maknanya dikritik oleh ulama, dia katakan hadis ini tidak sahih. Satunya Hasan ni, Raja' bin Haywah tu, mana Thawr tidak mengambil daripadanya secara langsung, maknanya putus. Bila putus sudah dhaif, sah situ. Yang keduanya, siapa dia? Katib Mughirah tu. Katib Mughirah, nama apa? Katib Mughirah bin Syu'bah, nama apa? Tu tidak jelas. Bila tidak jelas, tak boleh. Dia kena perawi, tak boleh majhul. Dia kena tahu siapa dia. Kedudukan dia tu setara mana. Kerana hadis ini, Tirmizi kata hadis ini ma'lul, hadis ini ada kecacatan dia ni. Tirmizi kata sebab apa? Sebab tidak ada yang menyebutkan isnadnya daripada Thawr kecuali Walid. Walid seorang hak sebut sanad dia. Hak tadi kan Walid Walid kata akhbarana Thawr, maknanya dia ni saja sebut sanad dia dengan jelas. Orang lain tak ada. Orang lain kan serupa dengan Musa bin Marwan itulah, an Thawr bin Yazid, situ tak jelas ada. Mana agak ada kemungkinan putus juga di situ. Ada kemungkinan putus juga di situ. Dengan sebab itulah Imam Bukhari dan Abu Zur'ah kata hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Baiklah. Selain daripada itu, apa ni masalah lagi dalam hadis ini, iaitu Raja' tu dia tak ada bertemu dengan penulis Mughirah tu. Kalau kita andaikan penulis ataupun juru tulis Mughirah tu Warra' namanya, Warra' nama dia, seperti dalam riwayat Bukhari Muslim ada sebut Katib Mughirah tu nama gapo, namanya Warra', Warrad. Tapi jelasnya Raja' ni dia tak ada bertemu dengan siapa? Dengan Katib Mughirah yang bernama Warrad itu. Kalau katib lain, nama apa? Siapa dia? Kalau katib lain, kalau katib tu tentu tak ada. Apabila tak ada, tentu dah putus. Sebab dia tak ada bertemu. Gitu ceritanya. Seterusnya ada lagi komen lagi. Ada lagi komen lagi, iaitu Thawr ini dia tak ada dengar daripada Raja'. Tadi disebut dah. Yang keduanya, Katib Mughirah ni dalam kebanyakan riwayatnya dia menyebutkan secara mursal hadis ini. Dia tak ada sebut Mughirah di sini, seperti sini. Sini Katib Mughirah dia ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Katanya, aku telah menuangkan air sembahyang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini dalam riwayat kebanyakannya secara mursal, mana terus dia menyebutkan, dia tidak sebut ambil daripada Mughirah, tak ada. Dia terus menyebutkan bahawa Mughirah telah menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air sembahyang. Siapa dia cerita ke dia? Tak jelas. Itu masalah lagi. Banyaklah masalah hadis ini. Maknanya hak sebut sapu bahagian atas dan bahagian bawah ni mengikut kebanyakan ulamanya tidak sahih lah. Kita tengok semula tadi. Tengok semula. Bagaimana cara sapu khuf itu? Bagaimana cara sapu khuf itu? Ia disebutkan dalam hadis ini dengan jelasnya, iaitu
hak kebanyakan lah selain daripada Muhammad bin As-Sabbah ni sapu bahagian atas khuf. Tujuan Imam Abu Daud sebut tu wa qala ghairu Muhammad ala zahril khuffain, apa tujuan dia? Dia nak cerita perbezaan, seperti anda sebut dah lah tadi, cuma sebut sepintas lalu. Dari segi istilahnya tidak sebut. Maknanya riwayat Muhammad bin As-Sabbah bukan merupakan nas. Itu kalau istilahnya, bahasa istilah, bukan merupakan nas kepada sapu bahagian atas khuf. Sebab dia kata sapu khuf yamsahu alal khuffain, ini sapu khuf, kita tak boleh kata sapu atas khuf. Alal khuf tu dengan makna ala tu dengan makna bahagian atas. Tak. Ala tidak memberi makna lagu tu. Ala di situ kalau sapu bawah boleh juga ala. Sapu bawah boleh juga. Riwayat Muhammad bin As-Sabbah bukan merupakan nas kepada makna tidak jelas, tidak terang. Sebut sapu bahagian atas khuf, tidak. Sebab itulah tujuan Abu Daud disebut wa qala ghairu Muhammad ala zahril khuffain. Maknanya riwayat orang lain lagi, ramai lagi merupakan nas dalam bab ini. Jelas sebut bahagian atas khuf. Lepas tu hak seorang dengan hak ramai, mana molek? Mana kita nak pegang? Tu nak cerita. Kita nak pegang mana? Tentu sekali kita pegang dengan hak ramai. Apa lagi kalau kita nak pakai Muhammad bin As-Sabbah tu dengan arti sapu bahagian bawah khuf, tak jelas juga. Bahagian atas tak jelas juga. Cuma sapu khuf, gitu saja. Tetapi orang-orang lain sebut sapu bahagian atas khuf, jelas, nas, terang hal ini. Dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini sahih. Dia nak kemah ke dia ni? Dia nak kemahnya pendapat orang-orang yang mengatakan sapu bahagian atas khuf itu hak itulah sunnah, hak itulah yang sabit, hak itulah yang sahih, hak itulah yang kuat. Ramai perawi-perawi sebut sapu bahagian atas khuf. Dan inilah mazhab Auza'i, mazhab Imam Abu Hanifah, Thawri dan Imam Ahmad. Imam Abu Daud ni selalu dia banyak serupa dengan Imam Ahmad, sehingga orang yang mengatakan dia bermazhab Ahmad. Dalam masalah ni pun serupa dengan Ahmad. Tapi bukan Ahmad seorang je dalam masalah ni. Apa yang orang kaitkan dia tu dengan mazhab Ahmad? Sebab Imam Ahmad tutup guru dia. Jadi orang katalah dia mazhab Ahmad, padahal berpendapat lagu ni sapu bahagian atas khuf bukan Imam Ahmad seorang. Ramai lagi orang lain. Tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sapu bahagian atas dan bawah. Tu dia, itu beza mazhab. Sapu bahagian atas dan bawah. Sini Imam Abu Daud nak cerita iaitu hak sapu bahagian atas saja. Hak tu lebih sahih, lebih kuat, lebih ramai perawi-perawinya. Kalau pun ada hak sapu khuf atas dan bawah tu, hak tu tidak kuat. Hak tadi, hak dia sebut tadi. Sebab kita kena ingat semua. Kalau belajar Abu Daud ni kena ingat semua. Kena ingat apa dia? Tujuan dia susun kitab ni, dia nak cerita dalil bagi masing-masing ulama mujtahidin ni. Mana dalil dia? Lepas tu takkanlah orang lain yang mengamalkan bahagian atas dan bawah tu dia pegang dengan hadis dhaif itu saja. Kalau dia pegang dengan hadis dhaif itu tak kuat lah maknanya. Takkanlah ulama mujtahidin ni, kalau kata mujtahidin ni dia dia tidak pegang dengan hadis dhaif itu, dia pegang dengan hak kuat. Ada hak kuat. Faham ada hak kuat. Imam Abu Daud tak marah tu. Sebab bagi dia tak padan airau, tak perlu dihiraukan. Dalam keadaan begitu ramai hak ni lebih kuat. Apa yang kita nak amal? Hak tidak kuat tu hak dipertikaikan sekurang-kurangnya. Kalau ada juga tarik dia yang kuat, tapi kebanyakan tarik dia tidak kuat, apa kita nak pegang hak tu? Sekali-sekali kita tengok, kita kata apa yang dia mari hak ni, sedangkan Baihaqi dalam sunan dia, dalam sunan kubra mari ada sanad yang sahih dan tidak putus lagu ni, tidak putus, tidak munqati'. Berarti boleh kita pakai hadis itu. Sekurang-kurangnya kalau kita terima hadis sanad tu, kita kata dia tidak dhaif. Kalau dhaif pun tidaklah dhaif sangat. Mana setengah-setengah tarik dia dhaif, bukan semua tarik dia dhaif. Mana boleh diselesaikan masalah-masalah tadi.
Boleh diselesaikan masalah-masalah tadi, boleh diselesaikan. Tapi Imam Abu Daud tak situ. Sebab apa? Dah ramai dah. Kalau kita kata, misalnya kita kata Katib Mughirah tadi, Katib Mughirah tadi nama dia apa? Dia Warraq. Dah Warraq, rajak dia tak ada jumpa dengan apa nama ni? Warraq. Tak ada jumpa dengan Warraq itu. Lepas tu kalau ada pula di sini dia ada sebut hak tadi. Ini jawapan dia ni, iaitu siapa dia Katib Mughirah tak jelas, tetapi dalam Bukhari Muslim ada sebut, iaitu Warraq Katib. Tapi bukan tarik ni lah, bukan sanad ni, tidak sanad ni, sanad lain. Maknanya Katib Mughirah, jurutulis Mughirah tu jelas, iaitu Warraq. Kira-kiranya Warraq itulah yang dimaksudkan di sini. Tetapi kalau kita kata Warraq itu pun dah tadi sudah ada dah ulama yang mengatakan dia ni tak ada jumpa dengan Mughirah ni. Rajak ni, apa ni, Rajak ni tak ada jumpa dengan Warraq ini. Macam mana? Jadi jawapan dia kata setengah-setengah hufaz menyebutkan hadis ini dalam terjemah Rajak daripada Warraq. Mana setengah-setengah hafiz hadis ni dia ada sebut bahawa hadis ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rajak daripada Warraq. So lagi, Patu Mazzi dalam atrafnya menyebutkan dalam terjemah Warraq daripada Mughirah, Warraq daripada Mughirah. Yani bukan Warraq itu meriwayatkan secara mursal lah, seperti yang disebutkan tadi. Lebih jelas lagi iaitu Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan an Rajak an Warraq katibil Mughirah, daripada Rajak daripada Warraq, iaitu Katibil Mughirah. Dia menyebutkan dengan namanya, menyebutkan nama tu, siapa dia Katib Mughirah, iaitu Warraq. Mazid dalam atrafnya dia kata rawahu Ismail bin Ibrahim bin Muhajir an Abdul Malik bin Umair an Warraq anil Mughirah. Tapi tak boleh pergi juga kalau kita terima saat ni, terima ni kok mana-mana pun dia riwayat secara an. Rajak tu dia ambil daripada Warraq dengan an. Bila dengan an ada ihtimal lagi, dia tidak ambil secara langsung daripada Warraq itu. Apalagi sudah ada orang yang mengatakan dia tak ada bertemu, bermakna dia mesti ambil melalui orang lain. Sebab semua ni kita tengok saat ni, sama ada hak Mazzi sebut ke ataupun hak yang dikatakan setengah-setengah hafiz hadis menyebutkan hadis ini dalam terjemah di bawah biografi siapa dia, Rajak daripada Warraq, ataupun riwayat Ibnu Majah, semuanya dengan an belaka, secara an-anah belaka. Bila riwayat secara an-anah tak jelas juga tu, tak boleh, tak kemah juga. Tak ada satu pun dalam riwayat-riwayat banyak ni yang menyebutkan bahawa dia Rajak ni kata akhbarana Warraq atau sami'tu Warradan yaqul ke, tak ada sebut lagu tu. Semuanya secara an-anah. Bila secara an-anah tak boleh, tak kemah lagi. Kemungkinan tadi kuat, iaitu kemungkinan balik orang yang mengatakan dia ni tak dengar, dari tak jumpa dengan Warraq itu. Gitulah Abu Daud tak seterima. Begitu juga Imam Bukhari dan ramai lagi ulama-ulama hadis tak seterima hadis tadi tu sebab tak kemah. Orang lain hak dia terima, dia terima kod lain lah. Dia terima kod lain. Dia terima kod lain.
Baihaqi sendiri pun sebut, mana setelah dia menyebutkan hadis ini, dia kata ada dua illat, ada dua kecacatan lah dalam hadis ini. Yang pertama, Thawr itu dia tidak mendengar hadis ini daripada Raja. Yang keduanya, Katib Mughirah itu telah mengirsalkan hadis ini. Dia sendiri pun sebut. Tak lagi. Sebab lepas tu apa yang pakai juga tu, siapa balik bawah tu? Siapa balik bawah tu? Apalah, kalau kita tak ambil kira hadis-hadis yang sanad dia yang boleh dipakai lah, kita kata, tapi sanad mana? Tak jelas. Kalau kita tak terima hak tu lah, kita kata nak kata hak ni je ada, dengan arti lebih sempurna lah. Kalau sapu tu sapu bahagian atas kata, bahagian bawah kata, kita kata seperti di sini. Dalam kitab ni dia sebut Badlul Majhud, dia kata Imam Bukhari dan Abu Zur'ah mengatakan hadis ini tidak sahih. Kerana itulah Syafi'i dan ashabnya berkata hak lebih moleknya, lebih sempurna, kata dia, dalam kaifiat cara sapu khuf ini, iaitu seseorang letak tangan kanan dia dengan merenggangkan jari dia balik atas khuf. Hak ni balik bawah. Ni bahagian depan, hujung kaki ni balik kanan ni. Hak balik kiri ni hujung dekat tumit ni. Sapu gitu. Paling molek dia kata gitulah. Bagaimanapun sapu bahagian atas khuf tu wajib di sisi mereka semua, wajib. Dan sapu bahagian bawah tu dia kira sunat, bukan wajib, sunat. Kerana apa? Kerana hadis ini dhaif. Hadis dhaif ni boleh pakai buat apa ni, untuk fadailul a'mal dengan ittifaq ulama. Sini dia sebut atas satu je lah, hadis dhaif. Lepas tu dhaif boleh pakai lah untuk apa nama ni, tambah-tambah. Lebih molek kita kata. Nak kita kata tak sah kalau tidak sapu balik bawah tu, tak boleh. Setara tu tak boleh. Cuma lebih sempurna saja, lebih sempurna. Arti sunat lah. Kalau tak sapu pun tak apa, sah. Sapu balik atas saja sah dah. Tapi kalau sapu balik bawah lebih sempurna. Sebab apa? Sebab apa ni, nak pakai hadis dhaif ni. Tapi Mullah Ali Al-Qari bantah. Mullah Ali Al-Qari bantah. Dia tak setuju dengan pendapat tu. Mana dia nak pakai sapu balik atas saja, sapu balik atas saja. Pas sapu balik atas tu sapu senang gitu, udah. Dia kata kan zahirnya kata dia, kita nak amal dengan hadis dhaif ni, satu kaedah ni, satu kaedah ni. Hak jelasnya kata dia, kita nak beramal dengan hadis dhaif ni gini tepatnya apabila hadis itu tidak bercanggah dengan hadis sahih ataupun hadis hasan. Sini tidak lagu tu, sini canggah dia, canggah. Dengan sebab itu Dalam tu pun tidak kata, orang-orang yang terima sapu balik bawah, dia pun tidak kata tak sah kalau tak sapu balik bawah. Tak, tidak sampai lagu tu. Cuma lebih molek, lebih molek. Sebab ada juga riwayat-riwayat yang disebutkan secara umum, macam riwayat Muhammad bin As-Sabbah mula-mula tadi, dia kata sapu khuf. Sapu khuf dia tidak sebut alik atas kalik bawah kau. Jadi nak suruh rata tu, molek lah sapu juga alik bawah. Tapi nak kata terhenti sahnya sapu khuf tu dengan kena sapu balik bawah, tidak kata lagu tu. Sebab tu tak ada siapa pun kata lagu tu. Mullah Ali Al-Qari kata tak boleh. Nak kata lebih sempurna pun tak boleh. Kalau sapu balik bawah kata tu lebih sempurna. Kerana apa? Kerana ada hadis dhaif. Tak boleh. Sebab apa? Hadis dhaif ni baru boleh kita pakai apabila ia tidak bercanggah dengan hadis sahih ataupun hadis hasan. Sini bercanggah. Dah sekian ramai perawi-perawi yang sahih ni, perawi-perawi yang hasan ni sebut sapu balik atas saja, balik bawah tak ada. Kalau ada pun dhaif, canggah. Tu satu kaedah tu tak boleh. Bila canggah dengan kaedah saat ni, tak boleh pakai tu. Dia kata. Yang kedua, iaitu hadis dhaif ni baru boleh pakai dalam fadail a'mal, ia sudah sabit kelebihan dia berdasarkan hadis-hadis yang lain, barulah boleh kita pakai. Hak ni tak sabit, kata dia. Tak sabit. Berdasarkan hadis lain yang sahih, tak ada sabit kelebihan ni sapu balik bawah, dia tak ada.
Dengan itu kita tak boleh pakai, kata dia. Hak ni hukum ibtidai, bukan hukum tambahan. Hak kata sapu alik bawah berdasarkan hadis tadi ni, tahu-tahu kita tahunya cerita sapu alik bawah melalui hadis tadi, itu ibtidai, bukan sokongan saja. Ada dah hadis lain hak cerita sapu alik bawah ni. Cuma hak ni cerita kelebihan. Lepas tu dia kata kelebihan apa? Kelebihan apa? Ada sebut sini? Tak ada sebut ni. Ni tak ada cerita berkenaan dengan kelebihan pahala ke apa, mana ada sebut sini? Tak ada sebut. Lepas tu macam mana kita nak katakan hadis dhaif ni berkenaan dengan fadhailil amal? Apa kelebihan yang disebutkan dalam hadis ni yang bila sapu bawah tu? Tak ada. Bila tak ada, tak boleh pakai, kata dia. Itu mengikut kaedah ni. Kalau ada sebut kelebihan gini-gini, asalnya dalam hadis yang sahih ada sebut sapu bawah khuf, ada sebut sekat tu. Lepas tu hadis dhaif ada sebut kelebihan dia gini-gini, ada sebut, bolehlah kita kira, bolehlah kita tak pakai untuk kelebihan tadi. Kemudian hak saat ni satu je ada, hak tu pula tak ada sebut pula apa kelebihan. Boleh pahala 10 ke lebih ke, tak ada sebut. Lepas tu macam mana kita nak kata kerana fadail amal? Apa fadilatnya ke? Ya, fadilat. Kalau kita kata lebih sempurna, bermakna ada kelebihan juga. Kelebihan apa? Tak boleh, kata dia. Mengikut kaedah tak boleh. Dengan sebab itulah beberapa orang imam yang kita sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kata sapu alik atas saja, tak ada kelebihan sapu alik bawah. Tak ada kelebihan sapu alik bawah. Bahkan hadis Sayyidina Ali tadi jelas sebut, kalau agama ni boleh ditentukan dengan akal, tentulah bahagian bawah tu patut sapu. Ni tak ada, mana dia tak sapu lah. Dia tak sapu dah tu. Dia tak sapu. Bahkan Ibnu Battal pula mengatakan ijma' sahabat, kata dia. Kalau kita perhati semua sahabat semua sapu balik atas, kata dia. Dan sahabat, daripada cara sahabat itu, mana dia faham, boleh difahamkan kalau seseorang itu mengatakan sapu balik bawah sahaja madai, tak jadi. Ijma' sahabat dah, kalau sapu balik bawah saja tak jadi, dia kena sapu juga balik atas. Sapu balik bawah saja tak jadi. Katakanlah kalau seorang itu sapu dia sapu balik bawah saja, tak jadi. Dan Sayyidina Ali kata kalau agama ni boleh ditentukan dengan akal, patutnya balik bawah lah, muka dia terdedah. Tapi kita boleh kata ia tak boleh sapu tu dah kecemar dah. Kalau sapu kau basah, kita kata sebab tu tak boleh sapu tu balik bawah tu. Tapi tak ada makna juga. Apa yang nak bantah lagu tu? Apa tujuan bantah lagu tu? Tujuan kita nak bantah lagu tu nak menyabitkan ada sapu balik bawah. Ada sapu juga, basah juga, tak ada makna. Tak boleh dibantah. Tujuan apa yang bantah lagu tu? Tak ada makna. Hak sebetulnya sapu balik atas, sapu balik atas. Cuma sah lagi ada pendapat, iaitu Ibnul Humam. Ibnul Humam ni dalam mazhab Hanafi, tapi pendapat dia orang tak seterima. Dia kata andaian saja, tak boleh nak buat juga. Tak boleh nak buat juga, sebab hadis tadi kan banyak kita jumpa, laukana ad-din bir-ra'y lakana batilul qadamain. Dia pakai hadis tu. Nescaya batin qadam tu lebih patut disapu daripada zahirnya. Daripada zahirnya. Maknanya dia kata gini, kalau nak kira patut sapulah, bukan sapu tapak khuf tu, tidak. Hak lebih patutnya tapak balik dalam, tapak khuf balik dalam. Lepas tu kita kata tapak khuf balik dalam, kalau buka sudah tak boleh, buka sudah tak jadi dah lah, tak boleh nak sapu dah lah. Dia pun kata andaian saja, kalau nak kira patut tu patut hak bahagian dalam tu sapu. Sebab apa? Hak bahagian dalam tu dia kena dengan kaki. Hak kena dengan kaki itulah hak patutnya kita kena sapunya. Sebab sekarang ni nak mengangkat hadas ni bukan nak menghilangkan kotoran. Nak mengangkat hadas patutnya biar kenalah dengan tapak kaki tu. Kalau tidak basuh pun sapu hak bahagian dalam, sebab hak tu hak lebih sesuai. Bukan kita nak menghilangkan, kita sapu khuf, kita ambil air semayam, wajib basuh kaki tu kan? Adakah wajib tu bila kotor? Tidak sampai kotor, kerana berhadas. Sebab
berhadas wajib juga kan basuh kaki. Begitu juga kalau sapu khuf, sepatutnya hak kena kaki itulah hak bahagian dalam batin qadamain tu kata dia. Yang ni batin khuf ni hak dalam bukan bawah, tu makna batin ni hak dalam tu kata dia. Tapi hak tu tidak mungkin dibuat, cuma andaian saja kalau nak kira patut hak tu, tapi hak tu pun tidak, lebih hak bahagian bawah luar ni kau tidak lagi maknanya. Dia nak bagi kot tu. Kalau nak kira patut hak bahagian dalam patut sapunya, tapi hak tu tidak, bahagian luar balik bawah ni kau tidak. Apa nak sapu balik bawahnya? Kau tak kena dengan kaki. Maknanya dia nak bawa pergi kepada sunnah juga, sapu balik atas sajalah kalau dah lagu tu. Dan Nabi SAW tunjuk lagu tu dah, sapu balik atas sajalah. Apa ya nak sapu balik bawahnya pula, apa tak lagi kalau bahagian dalam lagi tak pernah sapu. Kalau kita buka dah tak boleh dah lah nak sapu khuf tu sendiri, tak boleh dah. Ini andaian saja, andaian. Orang lain kata tidak, bukan makna batin qadamain ini ataupun asfalil khuffain ini. Asfalil khuf itu bukan makna bahagian bawah tu, hak dalam tu dah, hak luar balik bawah tu. Semua orang lain kata begitu. Dia mau tak terima belaka Ibnul Humam. Tapi Ibnul Humam pun andaian saja. Dia tidak kata molek buat lagu tu. Nak ceritanya setara hak dalam tu pun tidak patut buat. Hak luar lagilah tak patut. Bahagian bawah hak luar ni lagilah tidak patut. Sebab apa? Kalau kita tengok Nabi SAW tak ada buat lagu tu, sahabat-sahabat tak ada buat lagu tu. Apa yang kita nak sapu? Dia tak sih. Nak kata sempurna apa? Lebih sempurna apa? Tak. Hak lebih sempurna hak Nabi SAW buat lagu mana? Hak tu hak lebih sempurna. Dengan sebab itu semua sepakat ni, mana-mana pun walaupun ada khilaf pun, semua kata kalau sapu balik atas saja sah, kalau sapu balik bawah saja tak sah. Semua kata lagu tu. Cuma sapu balik atas tadi, sapu setara mana? Sapu setara mana? Situ pula khilaf. Imam Abu Hanifah kata 3 jari, padan dah 3 jari. Begitu juga Imam Ahmad, dia kata sapu 3 jari. Tetapi Imam Malik dia kata kena rata. Sapu balik atas tu biar rata, setakat mana boleh lah. Tidaklah mana mesti supaya basuh tu mesti kena air, tidaklah lagu tu, tapi kena semua. Semua. Adapun Imam Syafi'i, salah satu pendapat dia yang serupa dengan Imam Malik tu, satu lagi hak orang panggil sapu serupa dengan masalah kepala je. Kalau orang panggil sapu lagu mana? Padadal kira-kira hak orang panggil sapu. Tapi Imam Abu Hanifah serupa dengan masalah sapu kepala juga. Dia sekurang-kurangnya kena ni. Kalau tidak tak memadai, kalau dengan sejari, satu jari sapu tak sah dia, tak sah. Ni pun lagu tu juga. Inilah berkenaan dengan kaifiat ataupun cara sapu tu. Itulah khilafnya. Imam Abu Daud memang pesen dia ada semua. Kalau kita perhati Imam Bukhari ke, Imam Abu Daud ke, imam mana-mana pun boleh katakan kebanyakannya, kecuali adalah cara dia sendirilah, kebanyakannya dia akan buat mari hak dia pegang tu hak kuat-kuat, hak dia tidak pegang dia akan buat mari hak lemah. Walaupun ada hak kuat pun, dia nak cerita mazhab dia nak ayat dia, tak usah kira lah kamu nak pakai hak tu, ikut kamu lah. Tapi kalau dia dak, hak ni hak patutnya, hak tu tak kuat sebenarnya. Kalau ada hak kuat apa, hakikatnya tak kuat juga. Gitulah sesoalan. Jadi nak kata hakikatnya tak kuat juga, banyak bilangan saja. Hakikatnya lebih kurang hak yang pertama tu juga. Tak ada sekuat mana. Hak kuat betulnya hak ni. Dia nak cerita. Gitulah. Lepas tu riwayat Amash, daripada Amash ni orang ni tu tak ada apalah tu. Lepas tu bab fil intidah. Apa makna intidah ni? Tadi kita terjemah istinja dengan air. Satu maknanya, salah satu makna. Satu lagi makna intidah ni makna merenjiskan kain kita di bahagian kemaluan kita tu. Kita renjiskan kain kita selepas kita
buang air, kita renjis, ataupun selepas ambil air sembahyang kita renjiskan. Di bahagian tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, intidah tu dengan arti istibra. Istibra tu maknanya kita luruk-luruk sikit. Kemaluan kita tu. Kita pecik-pecik sikit. Dan kita cubalah buat dengan tanahnuh kah? Kita berdaham kah? dengan arti kita terai, biar terbit habis air kencing kita tu, supaya tidak berlaku lepas pada tu tubik pula sikit sebanyak, ia menyebabkan semayang kita tak sah, air semayang kita pun batal, apa semua tu sia-sia, pakaian kita pun jadi kotor. Yang keempatnya, intidah ni dengan arti apa? Selain daripada menggunakan batu, kita juga guna air. Itu makna intidah. Ada 4 makna yang dikemukakan oleh ulama, Ibnul Arabi dan lain-lain lagi. 4. Setelah kita guna batu ataupun sesuatu yang lain, kita guna pula air. Mana bukan guna batu saja ataupun tisu saja, kita buang air kecil misalnya. Sebab dalam hadis ini dia sebut Nabi SAW buang air kecil. Dia pun intidah. Maknanya guna batu ataupun guna tisu. Kalau sekarang ni, lepas pada tu basuh pula. Apa tujuan? Tujuannya apabila kita basuh, lepas tu sekiranya ada basah-basah sikit, kita tidak timbul was-was. Mana ke mana-mana pun kita sudah basuh tadi. Kalau kita guna tisu saja ataupun guna batu saja dan sebagainya, kalau basuh, tentu kita kata ini air kecil lah. Supaya tidak timbul was-was, maka kita guna air. Dengan sendirinya bila guna air, dia akan basah sikit sebanyak. Hak basah tu kita kata air yang kita basuh tu bukan air kecil, bukan air kencing. Itu yang keempat. Bagaimanapun boleh berlaku ni. Boleh berlaku. Hal lebih moleknya di sini kita kata intidah ni dengan arti basuh. Dengan arti basuh. Sebab kalau dengan arti yang kedua, merenjiskan tempat ataupun ruangan kemaluan kita tu, kalau renjiskan untuk menghilangkan was-was, apakah Nabi SAW tu was-was kah? Dia akan timbul tu. Yang Nabi SAW tu renjiskan. Dia bila dia kencing, dia ambil air sembahyang dan dia renjiskan. Kalau kita pakai dengan makna renjis, tujuan renjis semua ulama kata dengan maksud nak menghilangkan was-was, supaya tidak timbul was-was. Sama ada yang kedua renjiskan itu saja, ataupun dengan makna yang keempat, selepas pada guna batu, basuh pula dengan maksud supaya tidak timbul was-was. Maka akan timbul persoalan, adakah Nabi SAW was-was? Tidak, dia tidak jenis was-was, tidak. Sebab itu tidak sesuai. Lepas tu kita kata, kalau kita kata tak boleh, ini tak sesuai dengan makna basuh. Kalau basuh apa maknanya? Dia kencing, dia ambil air sembahyang dulu, tak lepas pada ambil air sembahyang baru basuh. Sebab dalam hadis ni kata bila dia buang air kecil, dia mengambil air sembahyang dan dia basuh, takkan basuh tu lepas pada ambil air sembahyang. Basuh tu sepatutnya selepas kencing. Selepas ambil air sembahyang ni hak munasabahnya renjiskan supaya tidak timbul was-was. Dengan sebab itu tidak sesuai kalau kita kata yang tadhih ini dengan arti renjiskan. Supaya juga hadis yang kedua itu, iaitu dia kata saya melihat Rasulullah SAW kencing, kemudian dia merenjiskan nadhaha farjahu, merenjiskan farajnya. Di sini tak apalah kita kata kemudian dia merenjiskan ataupun dia basuh sebab lepas kencing. Hadis yang ketiga, dia kencing kemudian dia berwuduk dan dia kalau kita kata basuh, maknanya selepas berwuduk. Tak sedap tu. Boleh jadi orang kata begitu, tapi tidak.
hak tu hak sedap ke mana-mana, iaitu basuh. Sebab apa? Kita sudah maklum dah, di kalangan sahabat-sahabat ni orang lelaki biasanya dia guna batu dalam beristinja, sama ada untuk menghilangkan air kencing ataupun untuk menghilangkan najis. Air besar dia guna batu kebanyakan. Guna air ni maklum digunakan oleh orang-orang perempuan di kalangan sahabat dulu di suatu ketika. Tetapi melalui hadis-hadis ini, hadis-hadis seumpama ini, Nabi SAW nak menceritakan guna air itu lebih baik lagi. Sekiranya ada kemudahan, guna air itu lebih baik lagi, yang ini tanpa menggunakan batu lagi. Hak itu lebih baik lagi. Sebab apa? Ia lebih menyucikan. Lepas tu kalau kemuskilan tadi, kalau orang timbulkan kata lepas kencing ambil air semaya, lepas tu baru baru basuh, tak pernah sabar dah. Sebab kalau kita perhati di sini, itulah kaedahnya. Kalau kita tengok dari segi nahwu, dia ataf di sini ataf dengan waw, bukan ataf dengan thumma. Situ tu butir dia. Cuba kita perhati, idza bala yatawaddau wa yantadhihu, yatawaddau wa yantadhihu. Wa yantadhihu tu waw tu ataf kepada yatawaddau, ataf dengan waw li mutlaqil jam'i, semata-mata nak cerita kedua-dua perkara ni Nabi SAW lakukan selepas dia kencing. Air semaya pun dia lakukan, basuh pun dia lakukan. Bukan nak cerita mana dulu mana kemudian dah. Kalau dia kata thumma yantadhihu, baru ialah lepas pada ambil air semaya, lepas tu, atau fayantadhihu, lepas pada tu, lepas pada ambil air semaya tu baru dia basuh, barulah muskil. Macam mana basuh lepas ambil air semaya? Lepas tu basuh tu dengan tidak jamah kau, dengan tidak pegang kau, kemaluan timbul pula kemuskilan. Kalau pegang, mengikut orang yang mengatakan patah air semaya dengan memegang kemaluan itu, lagi timbul masalah. Tapi kalau kita terima ni ataf dengan waw, hak dalam riwayat yang ketiga tadi pun, dia kencing thumma, tu lama lah lepas pada tu tawaddu'a wa nadhaha farjahu. Nadhaha juga waw juga, bukan thumma. Bukan dia kata thumma tawaddu'a thumma nadhaha farjahu, tidak juga ataf dengan fa. Kalau ataf dengan fa juga memberi arti kemudian. Ni ataf dengan waw, semata-mata nak cerita kedua-dua perkara ini dilakukan oleh Nabi SAW selepas dia buang air kecil, iaitu wuduk dan basuh. Hak mana dulu? Takkanlah ambil air semaya dulu, kira sendirilah hak mana patut. Nabi SAW selalu melakukan benda yang patut, yang munasabah. Hak munasabahnya basuh dululah, barulah ambil air semaya. Walaupun dari segi disebut di sini, disebut ambil air semaya dulu, tak jadi masalah. Kaedah masih ada. Dengan sebab itulah Imam Nawawi dia kata hak lebih moleknya dengan arti basuh juga. Walaupun ramai orang yang mengatakan, ramai hak jumhurnya mengatakan nadh di sini ataupun intidah di sini dengan maksud merenjiskan. Kalau merenjiskan timbul masalah tadi, iaitu Nabi SAW itu was-was kau. Pula. Tapi mungkin orang kata Nabi SAW buat lagu ni nak menunjukkan kepada orang lain supaya buat lagu tu, terutamanya hak was-was. Dia kata kau, baik, kemuskilan pula. Dia kata kau hak mana-mana was-was tu buat lagu ni lah supaya aku buat. Ada dia kata? Tak ada. Kalau dia buat lagu tu dengan arti dia nak tunjuk kau orang, hak mana tidak was-was mungkin buat juga. Kalau lagu tu nak mengajar orang supaya was-was lah, tak pernah sabah tu. Sedangkan was-was tu doa kan, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minta berlindung tu daripada was-was tu, penyakit was-was tu. Sebab syaitan boleh main kita, boleh permain-mainkan kita melalui penyakit was-was itu. Takkanlah Nabi SAW nak ajar lagu tu. Kalaupun kita kata dengan maksud dia nak ajar kepada orang mana-mana was-was, kita kena buktikan dulu, adakah dia kata hak mana-mana was-was tu boleh buat lagu ni. Kalau dia tak kata lagu tu, semua mana-mana sahabat dia tu akan ikut. Dia akan ikut sahabat ni hak mana Nabi SAW buat, dia akan ikut. Lepas tu ada ke? Ikut. Kalau ada pun itu waham dia. Dia pakai nadh itu ataupun intidah itu dengan makna rinjis. Sedangkan nadh dan intidah itu sebenarnya dengan makna guna air.
guna air. Lepas tu apa yang Imam Abu Daud ni mari hak ni selepas ambil air sembahyang, cara kau kencing pula, basuh kencing pula, sepatutnya dulu lah lagi. Sepatutnya dulu lagi. Lepas tu bab sapu khuf dah ni, habis dah ni cerita ni, ambil air sembahyang. Lepas sapu khuf pun cerita ni. Apa cerita intidah ni pula? Apa cerita intidah ni pula? Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata Imam Abu Daud letak di belakang dia nak ceritanya hak ni selepas wudu. Renjis tu lah. Dengan mana renjis tadi? Sebab tu dia letak kemudian. Tapi itu tidak jelas, tak mesti lagu tu. Kalau katakan kita andaikan Abu Daud faham lagu tu pun, itu hak dia faham, tak mesti. Mana orang lain terikat dengan fahaman dia. Ramai lagi orang lain kata tak mesti lagu tu. Kalau kita andaikan tujuan Abu Daud letak hak ni dengan arti renjis ni selepas ambil air sembahyang, selesai semua. Sebab itu dia letak sini. Sesuai dah tu. Tapi itu pun pendapat orang. Abu Daud kata kok, dia sendiri kata tujuan saya letak bab ni kemudian, itu tujuan. Dengan arti daripada 4 makna tadi saya nak pakai makna yang kedua. Adakah kata? Tak ada. Itu andaian orang saja. Orang agak-agak saja. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab itulah benda-benda yang macam ni dia ada khilaf. Sebab itulah dalam Bukhari tarjamatul bab dia, orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, tak tahu lagi. Sebab dia tidak ayat hak dia nak sebenarnya lagu mana. Cuma setengah-setengah tu memang jelas benar, tak boleh pergi dah mesti kena faham lagu ni, sehingga orang kata inilah mazhab dia. Lagu tu jelas lah. Tapi kalau setara ni tak jelas lagi ni. Lepas tu kita tengok dalam kitab ni pun dia tak ada sebut apa tujuan Imam Abu Daud letak bab ni selepas wudu, selepas sapu khuf. Apa tujuan? Tak ada sebut juga. Andaian saja. Sini pun tak ada sebut. Dalam syarah-syarah ni pun tak ada sebut. Andaian. Kita buat andaian. Hak duduk biasa baca kitab ni, andaian kita. Andaian saja. Andaian saja. Tak lagi lah maknanya. Tak lagi. Hak jelasnya iaitu yang pertama dengan arti basuh. Sebab itu lebih menyucikan. Dengan kita pakai makna tu lebih terpelihara. Nabi SAW tidak kita nampak ada penyakit was-was. Tidak ada penyakit was-was. Dan intidah dengan arti istibrak sudah sebut dah dulu, ada debat dulu, apa mari pula je. Lepas tu hak ni lepas bab wudu. Kena kata istibrak dengan arti yang ketiga, dengan arti kita luruk kemaluan kita ataupun kita tanahnuh. Ni selepas ambil air sembahyang dah, apa makna? Tak sesuai juga. Kecuali kita kata lagu macam tadi lah, iaitu sebab itulah penting sekali maknanya dalam kitab hadis gapo ni dia kena guna ilmu alat tu, iaitu misalnya waw di sini tadi. Waw di sini li mutlaqil jam'i. Bila mutlaqil jam'i tidak memberi arti hak mana dulu hak mana kemudian. Walaupun sebut ambil air sembahyang dulu, tidak mesti makna air sembahyang tu dia buat dulu. Boleh jadi hak ni kemudian, hak ni dulu, hak kemudian yang disebut kemudian ni dibuat dulu. Itu penting. Kemudian hadis ini ambil daripada Sufyan bin Hakam Al-Thaqafi ataupun daripada Hakam bin Sufyan. Daripada Hakam bin Sufyan. Lepas tu Abu Daud kata wa qala ba'duhum Al-Hakam ataupun Ibnul Hakam. Khilaf. Yani Imam Abu Daud nak cerita banyak sekali ittirab berlaku dalam sanad hadis ini. Di antaranya pada nama Sufyan bin Hakam ataupun Hakam bin Sufyan ataupun Hakam ataupun Ibnul Hakam. Kemudian satu lagi, dia ni Sufyan bin Hakam mengambil daripada ayahnya ke? Ayahnya kata, ke dia sendiri kata? Situ pula. Dia banyak pula khilaf di situ. Kalau kita terima hak ni pun intidah dengan arti renjis kau gana gini-gini, tidak kuat mana juga. Sebab apa? Ittirab ni tidak jelas. Dan setengah ulama mengatakan ni, ramai juga ni yang kata ni, dia ni Sufyan bin Hakam ataupun Hakam bin Sufyan ini dia tak ada pun dengan Nabi SAW. Hak danya ayah dia. Kalau kita terima macam riwayat ni,
Sufyan bin Hakam Al-Thaqafi ataupun Hakam bin Sufyan qala, dia sendiri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Kalau dia tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis ini putus. Tapi dalam banyak juga riwayat ada disebutkan, ni dia kata daripada Mujahid, daripada rajul min Thaqif, daripada ayahnya. Ni ada sebut ayah dia pula. Tapi siapa rajul min Thaqif tu? Rajul min Thaqif tadi boleh jadi Sufyan, sebab Al-Thaqafi dalam riwayat tadi. Walau bagaimanapun tidak jelas, tidak jelas lah. Dalam riwayat seterusnya, Nasr bin Muhajir itu daripada Hakam ataupun Ibnul Hakam, daripada ayahnya. Kalau daripada ayah dia tu tak apa, daripada ayah dia tu. Kalau daripada ayah dia kau ataupun daripada dia pun, orang yang terima kata dia ni sahabat juga. Ada juga orang terima kata dia ni sahabat, Sufyan ataupun Hakam ni, dia tu sendiri tu sahabat, maknanya dia dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak sebut ayah dia pun tak apalah. Bagi orang yang mengatakan dia dan dengan sahabat, dia dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, mereka mengatakan ini sahaja satu-satunya hadis dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tak ada. Dia ni son ni je hadis dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tak ada. Kalau diterima dia ni dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni sahabat, itu pun masih lagi khilaf. Ini adalah di antara sahabat yang khilaf tentang dia tu sahabat kau tidak. Di antaranya dia ni. Kalau kita terima pun, maka inilah satu-satunya hadis dia. Hadis ayah dia pun ni lah, son ni, tak ada dah lain. Sebab itulah Imam Tirmizi dalam Kitabul Ilal dia, Ilal Tirmizi, dia ambil daripada Imam Bukhari. Ibnu Abi Hatim dia ambil daripada Imam Bukhari. Dia kata Hakam ini tidak sahabat dia. Bermakna hadis ini munqati, mengikut Imam Bukhari. Begitu juga Imam Tirmizi sebut lagi. Dia kata Ibnu Abi Hatim dalam kitab Ilal dia ambil daripada ayah dia. Hak sahihnya Hakam bin Sufyan daripada ayahnya. Sebab apa? Kalau dia sendiri, dia tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia ada. Tapi kalau kita terima ayah dia pun satu tu je hadis. Demikian kata Tirmizi dalam Ilal daripada Bukhari dan Zuhali an Ibn al-Madini, daripada Ibn al-Madini. Makna dia ni tidak sahabat. Siapa dia? Hakam ataupun Sufyan ni. Waktu pun nama dia tu pun khilaf dia. Tapi Ibrahim al-Harbi, Abu Zur'ah dan selain daripada mereka berdua ni, ada lagi orang lain lagi, dia kata Hakam ni sendiri dah dengan Nabi SAW. Dia ni sahabat juga. Makna khilaf lah tentang sahabat dia. Wa fihi ittirabun kathir, banyak ittirabnya hadis ni. Begitulah. Sekatulah Allah.